Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa menjak syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu 25 Februari. Dah tak lama dah, 23 Mac kita puasa ya, kita puasa. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan tu. Apakah ciri-ciri suami yang baik? Ramai orang tahu ni. Ramai orang boleh cakap ni. Apakah ciri-ciri suami yang baik? Terutama wanita boleh bagi tahu. Apakah ciri-ciri suami yang baik, terbaik, baik? Yang tak baik tu ramailah boleh cerita. Apakah ciri-ciri suami yang baik? Sebelum itu, kita kaji dulu. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu kenapa kita kahwin. Kenapa kita kahwin? Dia kena sebab musabab. Kenapa anda kahwin? Kenapa? Salam Tok. Ya Wan. Alhamdulillah Tok sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan Tok doakan Wan juga sihat. Wan juga sihat. Tajuk kita hari ini ciri-ciri suami yang baik. Tapi Tok nak tanya, kenapa kita kahwin? Sebelum jadi suami, dia kena kahwin dulu. Kalau dia tak kahwin, dia tak akan jadi suami. Begitu juga wanita, dia tidak akan jadi seorang isteri kalau dia tak kahwin. Kan? Dia kena kahwin dulu. Tapi kenapa kita kahwin? Kena jawab. Suka sama suka. Ada juga. Kahwin kerana fall in love. Jatuh. Jatuh cinta. Ada juga. Ada juga. Saya kahwin dengan dia kerana saya lihat dia tu boleh jadi ke tempat bergantung. Wow. Tempat bergantung. Tempat bergayut. Bergayut. Tempat berlindung. Tempat berlindung. Tempat boleh bergantung harap. Wow, ada juga. Boleh bergantung harap. Boleh bergantung harap. Ada orang kata tempat kerana sumber kewangannya kukuh. Suami tua sikit tak apa. Ada juga macam tu. Suami tua sikit tak apa. Asalkan kewangannya kukuh. Kurang gitu. Dan ada juga kerana ketampanannya. Kesadurnya. Kesadurannya. Ketampanannya. Kekacakannya. Ataupun ke-beautifulnya. Bagi wanita. Bagi begitunya. Bagi wanita. Kenapa kita kahwin? Orang yang kahwin, yang paling baik ialah kahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Saya kahwin kerana Allah. Saya kahwin kerana sunnah. Saya kahwin kerana diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kahwin itu tidak wajib. Kahwin tidak wajib? Tidak. Ya, Aiman. Atau parents saya tak yakin untuk saya kahwin sebab gaji saya rendah. Okey ke kalau saya nikah di Siam? Aiman lelaki perempuan? Aiman lelaki kan? Kalau Aiman lelaki, kenapa nak kahwin sebelah Siam? Kahwin Malaysia lah. Lelaki boleh kahwin je. Tak perlu izin ibu bapa. Kecuali umur kurang daripada 18. Kalau umur kurang daripada 18, kena ambil izin ibu bapa. Kalau umur dah lebih 18, kau pergi nikah je lah. Ambil kursus kahwin. Kemudian pergi Jabatan Haji. Terus kahwin. Ya, kop. Assalamualaikum Tok. Apa khabar Tok? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini, kop. Apa ciri-ciri suami yang baik? Tapi sebelum tu, Atuk tanya, kenapa kita kahwin? Kenapa kita kahwin? Ya Wan, saya memang nak kahwin tu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Cantik. Kahwin seronok. Ban suruh PN10 keluarkan kabel SP. PN10 keluarkan kabel SP. Rakyat dah tak ada duit bang. Kan dia dah bagi dah semalam? Tak bagi ke? Tu tak dengar dia punya bajet. Isa, macam mana Isa? Atuk pun tak faham lah kenapa dia tak bagi keluarkan. Itu kan duit rakyat. Duit rakyat. Dan penjelasan daripada Ismail Sabri itu cantik.
keluar yang layak, yang tersasar. Kemudian bagi yang bekerja, dia memang menabung setiap bulan. Ataupun tak faham lah, mungkin dia ada kuasa pun, dia buat lah. Nur Azman, Assalamualaikum. Kekasih Allah, Waalaikumsalam. Terima kasih Azman. Nur Azman, Wan. Wan, ya Wan. Assalamualaikum, sihat tu? Waalaikumsalam, sihat. Sehat. Kenapa kita kahwin? Kenapa anda kahwin? Kenapa anda nak kahwin? Sebelum kita bicara ciri-ciri suami yang baik. Ciri-ciri suami yang baik. Ciri-ciri isteri yang baik, next time. Hari ini kita bincang ciri-ciri suami yang baik. Kenapa ciri-ciri suami yang baik itu penting? Kenapa wanita perlu teliti memilih lelaki? Kerana Allah telah memerintahkan kepada seorang lelaki, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Tanggungjawabnya berat. Jangan pakai tangkap muat. Jangan kuat-kuat. Ada duit abang sayang. Tak ada duit abang melayang. Hai. Tapi tak semua. Wanita ni kan dia bagus. Dia bagus. Ada wanita bagus. Bagus. Terima kasih encourage friends. Tap friends untuk masuk live. Semoga memberi sedikit pahala kepada kita. Ya Hasan, Tuk Janggut dah hilang ke? Tuk Janggut dah hilang. Tuk Janggut dah hilang macam-macam. Ada lagi? Ada lagi. Ada masih ada. San, kenapa San kahwin? Ataupun Cik Hasan kita perlu kahwin? Kenapa kita kahwin? Banyak orang tak boleh jawab. Dah sampai masa kahwinlah. Ada juga macam tu. Jodoh pertemuan tangan Tuhan. Ada juga kenapa kita kahwin. Atuk cukur janggut ke silap tercukur? Lain macam sana. Silap tercukur. Silap kerup kena sekali. Habislah kena buang. Pandai kau agak. Pandai kau agak. Biasalah tu. Lama-lama kan. Mata tengok benda lain. Lepas dia buat lain. Tangan pegang. Mesin tu kerup kena. Itulah. Kahwin adalah satu sunnah Rasulullah. Amin. Kahwin sebab nak cari peneman. So bila dapat teman, nak buat macam mana? Tapi ingat San, kena bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi nafkah, bagi pakaian, tempat berlindung, keselamatan. Banyak tugas tu. Jangan buat teman je. Lain kali minta Mak Haji tolong. Boleh. Okey, sebelum kita berbicara lebih jauh, kenapa kita kahwin? Yang penting sekali. Pernah nampak atuk di Padang Bongo ke? Saya silap orang. Padang Bongo? Ya, Aiman. Padang Bongo. Padang Bongo Pekanlan Cepa ke? Padang Bongo? Mana Padang Bongo? Padang Bongo. Mungkin masa pergi rumah anak atuk lah di Tanjung Mas. Kalau Padang Bongo situlah. Ya Rahmat. Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sudi bersama dengan atuk hari ini. Tajuk kita hari ini Rahmat. Ciri-ciri suami yang baik. Nak tanya tu, niat solat boleh ke hanya sebut dengan bahasa Melayu saja? Niat boleh dalam bahasa Melayu. Dalam apa bahasa pun boleh. Tak ada masalah. Saja aku solat Zuhur 4 rakaat. Selesai. Saja aku solat Asar 4 rakaat. Selesai. Saja aku solat Subuh 2 rakaat. Selesai. Saja aku solat sunat hajat 2 rakaat. Selesai. Dalam bahasa sama juga nak ambil wuduk pun boleh dalam bahasa Melayu. Dia nisbah kahwin seorang cerai ramai tapi tak bising. Tapi bila nak menambah isteri, ramai pula yang bising. Itu isu yang panasnya apabila ada perebutan. Kalau tak ada persaingan, tak panas. Panas Wan, tak panas. Rahmat, alhamdulillah, lega. Boleh dalam bahasa Melayu, boleh. Doa pun boleh dalam bahasa Melayu. Bahkan mengikut setengah ulama, kalau kita berdoa, apa yang kita faham itu lebih afdal daripada kita berdoa dalam bahasa Arab tapi kita tak faham apa benda tu. Kecuali kita baca Al-Quran, kita tak tahu makna pun tak apa, kita dapat pahala. Tapi kalau doa you tak faham makna, you tak dapat apa. Itu kena belajar, tak dapat apa. Rahmat. Jadi lebih baik kau doa dalam bahasa Melayu. Doa dalam bahasa Melayu kau faham kan? Itu. Okey, sebelum daripada kita pergi kepada ciri-ciri suami yang baik, kita lihat dulu fakta penceraian di Malaysia.
Oh, ini menarik. Ini menarik. Tajuk kita terbalikkan sikit hari ini. Kita lihat dulu perceraian di Malaysia. Perceraian Malaysia dalam kalangan terutama pasangan muda 40 ke bawah. 40 ke bawah. Satu di antara alasannya tiada persefahaman dengan pasangan. Oh, kata wanita. Wanita kata tiada persefahaman dengan pasangan. Kata lelaki tiada persefahaman dengan pasangan juga. Oh, samalah. Kata wanita suami curang. Oh, suami curang. Kata lelaki campur tangan mertua. Kata lelaki. Kata wanita suami tidak bertanggungjawab. Oh, ini subjektif semua ni. Isteri curang. Oh, kata lelaki isteri curang. Tadi kata suami curang. 2 kali 5 lah tu. 2 kali 5. Tetapi isu yang utama mengikut fakta yang telah dikemukakan ialah masalah keuangan di antara masalah yang paling tinggi perceraian yang berlaku orang muda. Lebih daripada 17,000 kes ialah kerana keuangan. Tak cukup duit. Sebab itulah nak kahwin kena tengok duit dulu. Tengok duit dulu. Tak cukup duit. Tapi sebenarnya masalah keuangan ini subjektif. Zaman Rasulullah dulu pernah seorang sahabat Rasulullah ditanya, kau nak kahwin ke? Nak. Kau ada duit? Tak ada. Kau ada baju perang? Tak ada. Tak ada apa. Kau boleh baca Al-Fatihah? Boleh. Jom kita pergi kahwin. So dengan hantaran Al-Fatihah. Dan hidup senang lenang. Ini. Kenapa yang dikatakan isu kewangan tu? Ini yang dikatakan isu kewangan yang terjadi ialah kerana melebihi daripada kehendak, bukan keperluan. Kehendak. Abang saya tak cukup duit, saya minta tukar kereta daripada Myvi kepada Jaguar. Allahu Akbar. Tidurlah orang tu. Ya, Yuza. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Mat, Datuk, dah perkongsian pencerahan buat kita bersama, insya-Allah. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kalau tadi sebelum kita bicara ciri-ciri suami yang baik, kalau tadi kita kahwin lillahi ta'ala. Jadi kalau siapa kahwin kerana cantik, kerana kaya ke, perbaharui. Saya kahwin dengan kau ni, saya kahwin dengan ayang ni ialah kerana Allah. Itu macam tu. Kalau saya kahwin kerana cantik, habislah. Umur 50 dah tak cantik dah. Itu yang cerai berai tu. Saya kahwin kerana kaya. Bila tak ada duit, habislah. Saya kahwin kerana handsome. Habis tu umur 70 dah kerepot dah. Itu yang jadi kahwin kerana benda lain. Kena kahwin kerana Allah. Rasulullah juga kahwin dengan Khadijah kerana Allah. Dan kahwin dengan isteri yang lain pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kerana lain. Tidak kerana lain. Ya Wan, kita bukan malaikat tu. Nafsu bergelora, dikipas pula syaitan. Nak selamat iman. Baik kahwin. Betul lah sekali tu. Tapi nawaitu kena jelas Wan. Nawaitu, kop-kop, suami yang baik ialah suami yang ambil berat terhadap rumah tangga, pandai ambil hati antara kedua belah pihak. Pandai pun. Pandai. Kalau implement tu cantik lah tu. Ya Hanidah. Assalamualaikum Haji. Betul tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita berbicara mengenai ciri-ciri suami yang baik, kenapa perceraian itu boleh berlaku? Sedangkan masa nak kahwin tu semua cantik, semua indah. Nak saja. Kalau boleh depan tu imam tu nak peluk dah. Kan? Hari pertama, malam pertama, kawan-kawan duk borak pula. Allahu Akbar. Kau baliklah. Contoh. Tapi kita bincang dulu, kenapa perceraian boleh berlaku? Sedangkan masa nak kahwin dulu bukan main lagi. Bukan lain lagi canon, tackle, macam-macam gaya untuk dapat. Bila dapat kena bercerai. Isu pertama yang diungkitkan ialah masalah keuangan. Tapi atuk masih lagi subjektif masalah keuangan. Ramai orang kahwin yang asalnya tak ada pekerjaan tetap pun semua. Bahagia, dapat anak 15. Okey, Wan. Okey, Wan. Tapi atuk lebih suka mengambil isu keuangan ini adalah subjektif. Biasanya ialah isu keuangan ini timbul kerana kehendak, bukan keperluan. Kehendak. Sama ada suami berkehendakkan lebih atau isteri berkehendakkan lebih. Bukan berdasar kepada keperluan. Maka jadilah masalah keuangan. Jadi masalah keuangan. Itu yang banyak yang berlaku. Kadang-kadang umur 60 nak baru 60. Umur 60 nak kahwin, nak bercerai. Tak masuk akal.
Cucu dah ada apa semua. Pasal apa? Pasal melayan kehendak. Bukan melayan keperluan. Kehendak. Kita dah pernah bincang mengenai apa itu kehendak dan apa itu keperluan. Kalau keperluan kita, kalau kita hanya mampu duduk rumah sewa 500 bulan, duduklah rumah sewa. Jangan beli rumah 300,000. Nanti tak cukup kewangan. Bila tak cukup kewangan, itu yang jadi masalah kewangan. Jadi pandailah mengurus keuangan. Jadi kewangan 17,000 kes yang berlaku masalah perceraian keuangan itu debatable, boleh dibahaskan. Dan boleh diselamatkan lagi. Rumah tangga itu boleh diselamatkan. Pepatah ada mengatakan, ya kap-kap, kalau ikut nafsu lesu, kalau ikutkan hati mati. Benar sekali. Benar sekali. Pertama, isu perceraian ialah kerana kes kewangan. Kedua ialah yang besar ialah gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga. Isteri main kayu tiga, suami main kayu tiga, ataupun gangguan pihak ketiga itu mertua, ataupun biras. Dia punya beras. Dia punya beras. Pihak ketiga atau ipar duai. Juga boleh jadi berlaku perceraian. Berlaku pihak ketiga. Sebab itulah bila kita kahwin, kita kena duduk asing secara berasingan. Biarlah sederhana. Yang kaya bapa kita, yang kaya mertua kita. Kita sekadar duduk rumah pakai azia kecil pun tak apalah. Sebab kita lebih bebas, selesa sebagai suami isteri. Ya, Montelo. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Sio, apa khabar? Montelo. Montelo, apa khabar? Tajuk kita hari ini, apakah ciri-ciri suami yang baik? Tapi soalannya, kenapa kita kahwin? Kerana Allah SWT. Dan kita kaji pula, kenapa setelah kita kahwin berlaku perceraian? Antaranya ialah kerana kes kewangan. Yang kedua, gangguan pihak ketiga. Jadi jaga-jaga ya, mertua kena jaga. Seorang lelaki apabila dia sudah kahwin, sebelum dia kahwin, dia mesti menghormati kedua ibu bapa. Apabila dia kahwin, dia kekal menghormati kedua ibu bapa. Tapi bagi wanita, sebelum kahwin, dia menghormati kedua ibu bapa. Tapi setelah kahwin, dia kena utamakan suaminya. Suaminya dulu. Kalau suami kata kau tak boleh balik, tak boleh balik. Kalau suami kata kau tak boleh keluar bilik rumah, tak boleh. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya Wan, ujian dari isteri dan anak-anak memang sudah dijanjikan oleh Allah. Begitulah juga sebaliknya. Hidup ni ujian. Ujian. Kita kena ada ilmu, kita kena belajar. Dan ada juga kes perceraian, isu penderaan fizikal. Biasanya tak ramai kan isteri didera oleh suami ataupun suami didera oleh isteri. Tak ramai kan suami didera oleh isteri ni. Tapi yang banyaknya isteri didera oleh suami. Itu pun tak faham lah kenapa lelaki ini boleh menderakan isteri, sedangkan masa dia kahwin dia berkasih sayang. Allahu Akbar. Nasib lah. Nasib. Peratus penceraiannya adalah yang umur 30 hingga 34 tahun. Itu paling ramai perceraian sekarang. Umur 30, 34. Umur dekat 70 macam atuk ni tak ada lah. Tak ada statistik. Allahu Akbar. Inilah ujian. Ujian. Ni 30, 34 ni, yang laki-laki masih lagi sadar, yang perempuan masih lagi bergetah, bergaya. Macam-macam lah orang ketiga boleh muncul. Boleh muncul. Okey, kita lihat statistik sedikit. Negeri yang paling tinggi perceraian, Selangor 8,000 lebih, Johor 4,000 lebih. Apa ni? Kedah 3,000 lebih. Itu dia antara yang paling tinggi lah. Paling tinggi. Selangor, Islam 8,000 lebih cerai. Yang bukan Islam 2,000. Tinggi juga. Tinggi juga tu. Tinggi juga. Boleh tahan jugalah ketinggiannya. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk ciri-ciri. Ciri-ciri suami terbaik mengikut pendapat Ustaz Azhar Idrus. Kita tengok apa pendapat Ustaz Azhar Idrus. KNBJ. Assalamualaikum Tok Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sebelum kita berbicara mengenai ciri-ciri suami terbaik, kita baca surah Al-Fatihah dulu. So, saya amat suka dan senang hati bila mendengar suara isteri ketawa. Wah, memanglah. Memang. Itulah suami yang berjaya mengketawakan isteri. Hebat tu. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Dan sebagaimana biasa, kita niat sedekah pahala Al-Fatihah itu yang kita baca kepada Rasulullah, sahabat dan baginda, sahabat-sahabat, keluarga dan sahabat baginda, semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, rakan-rakan sahabat, rakan-rakan quote of the day, yang sembang bersama dengan kita, kepada jiran-jiran, guru-guru, sahabat-sahabat, sama ada muslimi muslimat dan mukminin minat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggal ke kita semua, sehinggalah kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ciri-ciri suami terbaik. Itulah tajuk kita hari ini. Dia cari suami tu. Saya pun suami terbaik juga. Saya suami terbaik. Awak isteri terbaik. Silap. Itulah anak saudara saya. Nak buat nego ambil dah. 2. Sila. Ciri-ciri suami terbaik. Ciri-ciri suami terbaik. Solat fardu cukup 5 waktu. Ini pasti ni. Solat fardu cukup 5 waktu. Ini pendapat Ustaz Aizah Idrus. Dia yang bagi. Tu nak baca ni. Satu persatu. Ciri-ciri suami baik. Jadi solat fardu cukup 5 waktu. Kalau tak cukup tak baik ni. Tak cukup tak baik. Cukup baru baik. Satu. Kedua, ada kerja. Gaji antara 800 hingga 1,500 ke atas. Boleh bayar rumah sewa. Gaji hingga 800 hingga 1,500. Kalau macam ni, jadi pengawal pun dah gaji 1,500. Gaji minimal sekarang pun dah 1,500. 1,500. Itu pendapat Ustaz Azhar. Sebab kita dah boleh bayar rumah sewa. Boleh beli beras dengan 1,500. Boleh isi minyak. Boleh hantar ke tempat kerja. Nafkah zahir boleh bagi. Bukan nafkah batin je yang tahu. Mudah banget, Tok Mat. Anak saudara. Itu anak saudara Atuk. Anak saudara. Okey, lagi pendapat Ustaz Idrus. Ada kenderaan. Ini ciri-ciri suami yang baik. Detail dia ni. Motor kapcai. Dah cantik dah. Motor kapcai. Motor Honda. Honda kapcai. Honda X5. Alright, sangatlah tu. Dengan 2 helmet. Basikal pun boleh. Tapi penat, kayu. Kalau pergi bangsa ke KLIA. Bangsa KLIA. Sebaik-baiknya kereta. Sebab nanti nak bawa isteri yang mengandung ke klinik setiap bulan. Nampak nakal tau pendapat Ustaz Azhar Idrus. Tapi there is a fact. Inilah fact. Lulus ujian fardu ain sekolah rendah. Maknanya boleh mandi wajib dengan baik. Dan boleh ajar isteri mandi wajib dengan betul. Ini ciri-ciri suami yang baik. Siapa yang pernah ajar isteri mandi wajib ni? Kena ajar. Kena ajar. Boleh baca Al-Quran dan boleh mengajar Al-Quran. Walaupun setakat alif bata. Sampai surah Iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca Quran. Sekurang-kurangnya 4 kul. 4 kul. Ini ciri-ciri suami yang baik. Nak cari suami buat macam ni lah. Jenis lurus, baik hati. Tak menipu. Tak adalah sampai menipu kata nak pergi my day tapi pergi mengorak jiran teman sebelah rumah. Tak menipu. Dia faham kamu faham dia.
Faham jiwa gitu. Serasi bersama, berbeza tapi boleh masuk. Berbeza pendapat tapi ngam. Ngam. Hujan, Kota Baru hujan. Boleh tahan debatnya. Tiba-tiba aja hujan. Jenis tak cemburu buta sangat. Cemburu macam ni okey. Ramainya kawan lelaki kat office. Jangan sampai lupa abang tahu. Nakal lah Ustaz Azhar ni. Belajar takat PMI je pun tak apa. Janji cara dia fikir tu matang dari yang belajar PhD. Belajar PMI pun tak apa. Tapi cara berfikir matang macam orang ada PhD. Okey lah tu. Kalau dia jenis diam, tak boleh sampai orang kata tak bergaul dengan manusia lain. Kalau dia banyak bercakap pun tak adalah sampai dia mengata-ngata orang. Kalau dia pendiam, tidaklah sampai tak bergaul langsung dengan orang lain. Berkepik je. Ataupun orang yang cakap dia tak berhenti. Walaupun tak kerap ke kuliah agama, walaupun jarang ke kuliah agama, tapi bila tengok YouTube Ustaz Azhar Idrus mengajar itu sampai terlupa nak tengok bola. Suka tengok YouTube Azhar Idrus. Ni nakal ni Ustaz Azhar ni. Boleh susah senang bersama. Kalau isteri nangis, dia tolong riba isteri dan tenangkan. Kalau isteri sakit, dia tolong jaga dari malam sampai ke pagi. Itulah suami yang baik. Suami yang baik. Jenis senyum sokma. Senyum sokma. Tak ada duit senyum. Sakit senyum. Kena marah senyum. Senyum sokma. Tak tengok sangat awet. Awet cung yang lain. Asyik duk tengok bini je. Asyik tengok bini je. Itu kata Ustaz Azhar Idrus. Simple je. There is a fact. Fact cara orang kampung. Cara orang kampung. Itulah fakta. Fakta yang menjadi pegangan kepada kita. Suami soleha adalah yang perlakukan isterinya dengan sebaik-baiknya, memenuhi nafkah isteri, tidak menzalimi isteri, lemah lembut serta pemaaf. Itulah suami. Kita sambung sikit lagi. 5 tanda suami soleh. Jadi carilah suami yang soleh. Solat 5 waktu tak tinggal. Yakin tak aku? Suami yang soleh. Secara agama, ia cukup faham tentang syarat, tentang syariat dan dapat menjalankannya dengan baik, termasuk dalam membimbing keluarga. Itulah 5 tanda suami yang soleh. Dia boleh menjadi pembimbing kepada keluarga. Dari segi akhlak, ia adalah orang yang berakhlak baik seperti jujur, ikhlas, sabar, pemaaf, adil, bijaksana dan sebagainya. Hal ini antara lain terwujud dalam sikap-sikapnya dalam memimpin keluarga, termasuk selalu menyayangi anak-anak dan isteri, tidak menceraikannya, setia pada satu isteri dan tidak berselingkuh. Berselingkuh, tidak buat kerja tak elok. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 35 jenis wali. Ya, Wan. Alhamdulillah. Isteri saya bertahajud dan duha. Apabila melihat saya selalu melakukannya. Cantik. Allahu Akbar. Hebat tu. Isteri yang tahajud dan duha hebat. Okey, yang kelima, tanda suami yang soleh. Secara mental, ia memiliki kepribadian yang kuat. Hal ini antara lain terwujud dalam kemampuannya mengelola diri sendiri sehingga ada waktu untuk diluangkan bersama keluarga sesibuk manapun. Sebab itu 3-4 hari lepas kita bincang, jangan beri wang terlalu banyak, tetapi berilah masa yang banyak kepada keluarga. Itu yang lebih penting. Dari segi secara sosial, ia memandang isterinya sepadan dengan dirinya sehingga tidak bersikap egois. Egois. Itulah 5 sifat. 5 sifat suami yang soleh. Suami yang soleh. Siapakah suami idaman? Siapakah suami idaman? Hari ini kita cakap suami je. Nanti kita cakap isteri pula. Suami idaman, soleh, bisa bicara Al-Quran. Kalau boleh hafal 30 juzuk, Allahu Akbar.
Hebatnya orang kahwin, orang wanita yang dapat mengahwini suami yang hafal 30 juzuk. Sebab orang yang hafal 30 juzuk ini, dia boleh masuk syurga mana-mana pintu syurga. Allahu Akbar. Hebat. Suami idaman ialah harmonis dan romantik. Harmonis, romantik. Tengok saja. Wow, romantik. Setia dan bertanggungjawab. Responsibility. Trust. Setia. Setia sungguh. Lemah lembut dan baik kepada isteri atau anak-anak dan anak-anak. Jangan atau. Lemah lembut dan baik isteri kepada anak-anak, isteri dan anak-anak. Suka masak, ada juga. Suka masak. Dan yang ni tak tahulah boleh tak terima ke tak. Bukan perokok. Itulah suami idaman. Dia anda pilih sendirilah. Anda pilih sendiri. 9 sikap ID suami terhadap isteri. Ada 9 sikap ID suami terhadap isteri. 9 sikap. 9 sikap. Memperlakukan isteri dengan baik. Sebagai seorang suami, hendaklah memperlakukan isteri dengan baik. Sehariannya. Termasuk menghormati isteri. Satu. Kedua, ditaati isteri. Suami adalah seorang iman. Sehingga sudah sepatutnya isteri harus taat kepada suami, terutama dalam hal-hal beribadah. Adil. Jika isteri lebih dari satu, maka dia kena adil. Ini kahwin lebih satu lah. Mudah memaafkan isteri. Bertoleransi jika kesalahan yang dilakukan isteri adalah kesalahan kecil. Mungkin saja ada di sebalik kekurangan isteri. Dia memiliki kelebihan. Di balik kekurangan dia ada kelebihan isteri kita. Iaitu 9 sikap ID suami terhadap isteri. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan beberapa ciri suami baik bagi isteri. Sebagai suami, sangat penting menjaga sosok solat, menjaga soleh dan solehah yang berguna kepada keluarganya. Dan suami yang ideal tidak menyakiti isteri. Ini payah sikit lah. Jom kita pergi shopping. Tak nak sakit hati tu. Islam melarang untuk melakukan kekerasan pada isteri, meski tidak taat sekalipun. Bentuk kekerasan ini termasuk melecehkan, menghina, mempermalukan, memukul, bahkan membunuhnya. Allahu Akbar. Nauzubillah. Seperti Fir'aun membunuh Asia. Allahu Akbar. Menjadi teman bicara. Seorang suami yang baik biasa menjadi sahabat kepada isterinya. Make close as a friend. Make close as a friend. Mengizinkan isteri untuk keluar rumah. Ini kena ada had ni. Tak boleh keluar begitu saja. Seorang suami hendaklah tidak mempersulitkan isteri. Ketika isteri memerlukan izin untuk pergi, misal untuk memenuhi keperluan keluarga, hendaklah suami mengizinkannya. Kalau setakat nak beli ikan, bolehlah macam tu kan. Tapi kalau setakat nak berhuyuh hayam, mana boleh. Mana boleh. Mengizinkan isteri mempercantikkan diri. Isteri yang bersolat merupakan hak suami. Bila suami nak balik, bersolatlah. Kau bersolatlah bila suami nak balik. Dan yang akhir sekali, mengizinkan untuk mendapat hiburan. Suami hendaklah mengizinkan isteri untuk bersenang-senang sesuai dengan batas agama. Boleh diberi. Dia nak tengok nustan ke. Tapi janganlah melampau-lampau. Melampau-lampau. Itulah quote of the day kita hari ini. Ciri-ciri suami yang baik. Suami idaman. Jadi wanita, sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik kepada keluarga dan isterinya. Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik pada keluarga dan isterinya. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita buat bicara, kita sambung lagi besok. Sungguh memberi manfaat. Terutama kaum-kaum lelaki. Macam Atuk ni. Kaum-kaum lelaki yang bergelar suami. Supaya sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik kepada keluarga dan isterinya. Itulah lelaki yang baik. Lelaki yang baik. Jadi tips untuk memilih suami dah beritahu dah. Isteri saya suka masak tu. Ada semua makan disediakan. Alhamdulillah. Saya sentiasa memaafkannya. Allahu Akbar. Dia mendapat pahala wajib. Satu suap yang Wan makan itu, dia mendapat pahala wajib. Setiap gerakan dia berdapat pahala wajib. Hebat isteri tu. Hebat. Bahkan lebih baik dia memasak daripada dia solat sunat. Solat sunat dapat pahala sunat. Sedangkan dia memasak dapat pahala wajib. Itu dia katakan smart ibadah. Jadi kita pilih mana yang wajib dapat pahalanya dan mana yang sunat dapat pahalanya.
Kalau dia berzikir, bahkan kalau dia nak berzikir, masa masak boleh berzikir. Tapi kalau dia dah solat, dia tak boleh masak. Tak ada orang solat sambil masak, tak ada. Tak ada. Itulah contoh yang baik, Wan. Alhamdulillah. Semoga sampai ke jannah, iman. Jadi cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Wallahu alam. Wallahu alam. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu